Ya, terima kasih Sahi. Kerajaan negeri bersetuju menubuhkan Jawatankuasa Perundingan Gaji Peringkat Negeri Sarawak yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Pengerusi Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia bahagian Sarawak MTUC, Zaidi Nasar berkata persetujuan itu dimaklumkan dalam pertemuan pihaknya bersama Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di Wisma Bapa Malaysia Kuching hari ini. Di bawah Jawatankuasa ini kita akan sul kepada Kerajaan Negeri, perkara itu dibincangkan dan kita bawa kepada peringkat nasional. Jawatankuasa itu akan ditubuhkan di bawah Unit Pengurusan Imigresen dan Buruh di Jabatan Premier Sarawak dan keahliannya terdiri daripada badan profesional serta wakil-wakil majikan dan pekerja. Penubuhan jawatankuasa itu diutarakan oleh pihaknya untuk mengkaji dan membincangkan gaji pejabat awam di negeri ini. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di Kuching hari ini. Kunjungan hormat itu diadakan bagi memaklumkan kepada Premier Sarawak untuk memperkenalkan Jawatankuasa baharu MTUC bahagian Sarawak bagi tempoh 2022 hingga 2025. Beliau menambah dalam kunjungan itu, Premier Sarawak bersetuju memberi sokongan dana kepada MTUC untuk melaksanakan latihan dan pendidikan. Sementara itu, mengenai pindaan Ordinan Buruh Sarawak, Zaidi berharap ia dapat dilaksanakan selepas dibentangkan di Parlimen pada tahun hadapan. Beliau berkata ia penting untuk membolehkan pekerja dapat dilindungi di bawah akta yang sama dengan Akta Kerja 1955 pindaan 2022 yang telah dilaksanakan di Semenanjung Malaysia. Beliau juga bersetuju dengan pendekatan Kementerian Sumber Manusia yang mengadakan perbincangan terlebih dahulu bersama kerajaan negeri sebelum Ordinan Buruh Sarawak dimutamatkan. Ia untuk menjaga kepentingan dan masa depan anak-anak Sarawak. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar sebelum ini memaklumkan beberapa perkara dan isu perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum rang undang-undang itu boleh dibentangkan di Parlimen. Akta Kerja Pindaan 2022 yang berkuat kuasa pada 1 Januari tahun ini di Semenanjung Malaysia antara lain memperuntukkan tempoh bekerja dipendekkan dari 48 jam kepada 45 jam, cuti paterniti dinaikkan kepada 7 hari dan cuti bersalin dipindah dari 60 hari kepada 98 hari. Tarikh penganjuran DBKU CFA International Kids Show atau Pameran Kuching Antarabangsa Anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara akan ditetapkan pada setiap September mulai tahun depan. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Dato' Abdul Rahman Junaidi berkata ini akan memberi peluang kepada para pencinta kucing dan orang ramai menyertai pameran tersebut. Jelas beliau, haiwan kucing merupakan ikon Bandaraya Kuching, malah turut mempunyai satu-satunya muzium kucing terbesar di Asia Tenggara yang dikenali sebagai Muzium Kucing Sarawak. Menurut beliau, penganjuran pameran tersebut yang bermula sejak 2008 dengan kerjasama Kelab Pencinta Kucing telah mendapat sambutan memberangsangkan daripada peminat kucing dari dalam dan luar Sarawak. Beliau berucap pada penutupan DBKU CFA International Cat Show 2023 yang diadakan di Kuching semalam. Majlis turut dihadiri isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amal Jumaani Tun Tuanku Bujang. Pameran antarabangsa kucing itu mempertandingkan beberapa kategori iaitu Kitten Pedigree Winner, Kitten Short Hair Winner, Kitten Long Hair Winner, Kitten Sarawak Local Cat Winner. Ia disertai oleh juri-juri peringkat antarabangsa seperti Amerika Syarikat, Jerman, Spanyol, Ukraine dan Singapura. Lebih 1,000 anggota polis akan ditempatkan di sepanjang laluan Pen Borneo bersempena kembara diraja Kenali Borneo bermula Khamis ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata ia bagi memastikan kelancaran program kembara ulung kali yang akan dilalui yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di 12 daerah di negeri ini.
Pelbagai program telah disusun atur di laluan sejauh 1,198 km ini sebelum berakhir di Teluk Melano, Sematan pada 13 September ini. Dengan 8 daerah akan menjadi persinggahan, itu di Lawas, di Miri, Bintulu, Tatau, Sibu, Seri Aman, Kuching dan Lundu. Datuk Muhammad Azman juga menegaskan tiada penerbangan drone daripada orang awam dibenarkan di sepanjang laluan Kembara terbabit kecuali pihak berkuasa. Beliau menjelaskan perkara itu dalam sidang media Ops Kembara Diraja Borneo di Ibu Pejabat Polis Sarawak, Kuching hari ini. Perkembangan dan kemajuan negara selaras dengan arus modernisasi kini telah menyaksikan bertambahnya risiko kemerbahayaan dengan pertambahan jumlah penduduk dan premis-premis. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman berkata, keadaan ini telah menyebabkan keberkesanan dari segi tindak balas massa atau response time tidak dapat dicapai kerana taburan dan jumlah keanggotaan pasukan bomba dan penyelamat sedia ada tidak mencukupi. Justru dengan khidmat pegawai bomba bantuan ini dilihat amat relevan dan praktikal dari segi pengoperasiannya di samping ianya juga sebahagian daripada modal insan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, khususnya JBPM Sarawak. Di bawah PCDS, Post Covid Development Strategic 2030, di mana pembangunan bahagian kecil, daerah kecil jadi bahagian. Contohnya Semujan, di Serian yang telah dikembangkan besar, maka kita juga memerlukan pertambahan anggota lah. Dan ini adalah proses. Pertambahan ini akan secara gradually akan melengkapkan keupayaan kita lah dalam memberi perkhidmatan kebombaan kepada masyarakat. Beliau juga memberitahu ini disebabkan oleh faktor bentuk muka bumi dan geografi serta taburan bandar dan pekan yang agak jauh antara satu sama lain. Oleh sebab itu juga, pembinaan balai bomba sepenuh masa kurang relevan kerana akan melibatkan kos pengoperasian yang tidak efektif jika dibandingkan dengan purata kes kecemasan yang dihadiri. Datuk Khairuddin memberitahu dengan pentauliahan 19 orang pegawai bomba bantuan pada hari ini, diharap ia akan terus mengekalkan kualiti perkhidmatan jabatan khususnya dari segi respon time di kawasan penempatan mereka. Tambahnya, ekspektasi masyarakat kini sememangnya mengharapkan perkhidmatan awam yang lebih responsif dan memberi perkhidmatan cepat dan tepat. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari